Kalau ada ladang sungsudi di ladang boleh kami mandi manumpang mandi. Baik ya, Mak. Nunggu pikiran mati ya, Mak. Aku di semonongnya memikir aku di Akram. Untung ku Akram di Kinumayone lah. Jadi nerikatnya masa untuk toko memarak di Siola. Jadi ada warisan bangsa toko di. Jadi kalau malap ya, kau mau ambilnya mulia lah. Aku pun lebih kurang berpikir macam mana ini. Jadi, aku bilin yamak dari, bilinnya apa sampai dah wasiat warisan anak toko the land. Jadi macam mana lah ceritanya? Oh, Saleh. Jadi urai ya karme mulia lah. Talapun itu da kampung toko itu kan makakaramayan. Da pista kamatan deh. Jadi ngamnya ya muli sambil mau yontong da karamayan teh. Record na jangka toko memara ada urisan keluarga toko di Siola. Nanti aku menelpon dia Akram deh. Assalamualaikum Akram. Nono mo. Waalaikumsalam tanga. Di kampung. Ujung minggu nih. Bah, insyaallah tanga, insyaallah. Disinilah bermula kisahku dan keamatan. Panggilan yang memintaku balik ke kampung terus menjadi tanda tanya. Tanpa berpikir panjang, aku mengambil keputusan balik ke kampung. Takut apa-apa yang berlaku kerana Datuk dan Pak Cik lah satu-satunya keluargaku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Salam. Aha, ikaw pala ni Oh, Akram ba? Nanakon. Ama, ya Akram nakorikot. Aki, nomor mo ki. Boleh tahu semua magi. Wah, sulok. Wah, Ontong-ontong tunay kayo pun kasumandakan lonsuy. lele. Rusa manok nil ke. Ato na, kapangoy na kanya wala. Kayak buku warisan untuk mengumpulkan tanda arwah yang ada nih.
Akram itu buku warisan bangsa tokoh. Di napasara ko doro ya makmo. Mulanya napasara da otud odu men dari joki. Jadi napasara ko doro ya makmo. Jadi sekarang roya makmo sudah sada. Jadi tiba masanya bukti isara aku di Jon menjadi pewaris. Sebab ikau pun anak sudah penemuan, sudah mengayu ikau lagi anakmu tua. Jadi itinya bukti itu rati kamatan. Rati kamatan. Rati kamatan. Lain ke ikau ni, malah menggila anak-anak tua aku macam gimana sempandai da warisan budaya bangsa toko tu. Oh. Keamatan daguangku. Kalau kita melihat sejarah masyarakat Bisaya yang berada di Sabah ini adalah bertolak daripada kisah ataupun penceritaan anak awang Batatar, yaitu daripada penceritaan daripada negara Brunei. Dan lepas tu kalau kita mendengar cerita daripada orang tua-tua yang sebelum ini juga ada kaitannya berkenaan dengan awang anak Tatar ni. Sebagai contoh, kenapa ya Bisaya ini dilagau Bisaya ataupun dipanggil Bisaya? Sebab dulu masa Kesultanan Brunei yang selalu datang ke Borneo ni, dulu jajahan Brunei ini sampai Papar. Jadi adalah orang pemasa Brunei ini datang ke Sabah ini melalui sungai ataupun laut, terutama sungai Kota Kelias, Sungai Padas, Western. Dan bila melihat bini-bini, dilihatnya Bisai iya. Jadi mungkin daripada perkataan Bisai iya itu disingkatkan menjadi Bisaya. Untuk masyarakat Bisaya ini di daerah Beaufort ini adalah salah satu daerah yang mempunyai ramai masyarakat Bisaya lah. Asal usulnya Bisaya ini pun kita ada dua, di Sabah dan di Sarawak. Di Sabah tu ialah di Beaufort. Dan kalau penceritaan pasal Bisaya ini dia ada Abang Adi, yang Bisaya ini dia masuk Muslim yang di Beaufort ni. Yang satu lagi adanya di Sarawak, di Batu Danau, Limbang sana, dia tidak masuk Islam tapi dia Kristen. Tapi kaitannya sama masyarakat Bisaya itu. Jadi maknanya di Beaufort ni dia lebih kepada Muslim lah masyarakatnya. Dan yang teramai di Sabah ialah daerah Beaufort. Dan masyarakat Bisaya yang ada pada hari ini merata-rata di daerah negeri Sabah ada. Yang paling ramai di Kota Kinabalu lah. Kota Kinabalu, Labuan. Apabila pengkaji menemui kajian mereka bahawa memang masyarakat Bisaya itu satu rumpun dengan kerajaan dusun, murut dan juga tatanak itulah sendiri. Dan bila pengkaji ini telah merumuskan, maka mungkinlah itulah salah satu presiden ataupun Ugun Siau telah mengambil ataupun mengiktiraf bahawa Bisaya itu dimasuk ke dalam KDCI kerana mengambil kira dengan pengkaji punya dapatan. Kalau kita melihat identiti Bisaya, dusun Tatana maupun kerajaan dusun Murut ni kan, dia memang banyak persamaan. Dan dalam identiti pakaian, masa kita menuai padi pun
ada persamaan. Kalau masyarakat Bisaya kita biasanya dalam menuai padi itu juga kita menggunakan bedaup, menangas dan sebagainya itu. Kerajaan dusun Tatanak pun sama. Jadi dalam segi lugat bahasa pun kalau Tatanak lebih dekat dengan Bisaya, lebih kurang dalam 70-30. Dia orang bahasa tuh persamaan dengan Bisaya. Kalau Kadajan dusun Murut tuh lebih kurang dalam 20% persamaan ada. Dan dalam segi makanan kalau Tatanak dengan Bisaya ini memang 90% sama. Dan dalam konteks kepahaman budaya untuk semangat padi itu pun sama. Bisaya, Tatanak, Kadajan dusun Murut tuh sama. Selama ini aku hanya tahu keamatan diraikan oleh masyarakat Kadazan, dusun, Murut dan Rungus. Tidak pernah terfikir langsung tentang suku Bisaya dan kaitannya dengan keamatan. Yang aku tahu, selama ini bila tiba keamatan, keseronokannya adalah bila kami turut menikmati cuti umum dan menyaksikan pelbagai acara dan keramaian. Dan yang aku tahu, kami dan suku kaum lain di Sabah seronok dan sama-sama berkongsi kemeriahan bila tiba keamatan. Tapi, apa sebenarnya yang cuba disampaikan oleh moyang kami dalam buku warisan ini? Masyarakat Bisaya dan adat menangas padi. Menangas padi ini sebenarnya adalah satu adat yang dilaksanakan sebelum menuai padi. Dan tujuannya sebenarnya lah untuk memastikan supaya kerja-kerja ketika menuai padi itu akan dapat berjalan dengan lancar dan padi yang dihasilkan itu adalah padi yang berkualiti dan cukuplah untuk kegunaan sebagai makanan sepanjang tahun lah, maksudnya sebelum menuai padi pada masa akan datang. Jadi sebab itu dalam adat menangas padi itu memang dia banyak pantang larang lah yang perlu dipatuhi. Dan adat menangas padi ini kita boleh lihat dia sebenarnya punya pelbagai cara. Dia tidak sama antara satu kampung dengan kampung yang lain, dan cara yang dilaksanakan oleh tukang tangas padi itu pun berbeza-beza. Jampi-jampi pun dia ada terdapat perbezaan lah. Cuma apa yang saya nak jelaskan ialah adat menangas padi ini dilaksanakan sebelum mereka menuai padi, dan seorang yang kami panggil tukang tangas lah kan, dia akan menjalankan adat tersebut. Sebagai contoh, dia akan membaca jampi mentera di setiap penjuru lah, di setiap penjuru sawah itu, dan biasanya pada waktu petang. Kemudian dia akan mencari di mana dia boleh menemui padi yang bertemu tangkai. Jadi di kawasan yang dia temui itu sama ada di tengah ataupun di tepi kah, tahu? Itulah yang dia akan jadikan kawasan pantaran, yang tempat yang akan dijadikan sebagai tempat untuk dia menangas padi tadilah. Dan bila dia menemui tempat yang ada padi bertemu tangkai itu, dia akan tandakan itulah sebagai kawasan untuk dia menangas padi. Jadi kawasan itu akan dijadikan sebagai, dinamakan sebagai pantaran. Jadi disitulah dia akan letakkan kayu pancang yang dikenali sebagai titimpang, dan kawasan itu akan ditentukan, dikelilingnya akan diikatlah sama ada dengan tali kah atau dengan akar-akar kayu, dan kawasan itu tidak boleh diganggu oleh orang lain.
kalau bagi masyarakat Bisaya tradisional, kepercayaan mereka bahwa adat menangas padi ini penting. Sangat penting karena dengan adat ini padi itu akan menjadi lebih berhasil. Kemudian ada keberkatan sekiranya adat menangas ini diamalkan, karena mereka percaya bahwa adat menangas padi ini akan menjadikan hasil padi mereka meningkat, padi mereka itu akan tahan lama, mencukupi, kemudian rasanya pun lebih enak, tidak mudah berulat, kemudian cukuplah untuk kegunaan sepanjang tahun. Dan mereka beranggapan bahwa kalau padi itu tidak ditangas, walaupun sawah itu menghasilkan padi yang banyak, tapi bila tidak ditangas, dia akan cepat rusak. Mereka percaya bahwa semangat padi itu penting. Jadi semangat padi itu perlu diseru, perlu dihiburkan. Jadi sebab itulah ketika mereka menuai padi itu, adanya adat lain lah. Maksudnya mereka mendodoikan semangat padi itu dengan cara badaup itulah. Dan badaup itu asalnya memang untuk mendodoikan semangat padi supaya semangat padi itu akan terhibur. Jadi kerja-kerja mereka ketika menuai padi itu tidak akan terganggu. Badaup ini dalam kalangan masyarakat kampung itu sendiri. Mereka mewarisi secara turun-temurun nyanyian tersebut. Sebab nyanyian itu berupa pantun-pantun, mendodoikan kan. Dan biasanya kebanyakannya yang badaup ini adalah daripada kaum wanita. Sebab sambil mereka menuai, sambil mereka bersahut-sahutan, melagukanlah lagu-lagu badaup itu. Ada juga lah daripada kalangan lelaki, dan dia juga boleh berbalas-balas, macam berbalas-balas pantun lah, berbalas-balas nyanyian itu. Tetapi kebanyakannya kaum wanita lah, sebab mungkin kaum wanita ini memang lebih mudah untuk mengingati lagu-lagu yang disampaikan itu dan diwarisi daripada nenek moyang pula. Kemudian kan kaum wanita kan biasa mendodoikan bayi masa tidur, dan menyanyi di sawah padi itu pun macam irama dia mendodoikan juga. Jadi itulah sebabnya kenapa saya lihat kenapa kaum wanita lebih ramai yang menjadi pendaup ini. Seingat aku, aktiviti menangas dan bedaup yang menjadi amalan masyarakat Bisaya tradisional ini sudah lama. Pasti ramai yang lupa, termasuk aku. Aku tahu sepatutnya generasi muda seperti kami tahu akan tradisi nenek moyang ini. Catatan dalam buku warisan banyak menyebut mengenai adat menuai padi, termasuklah tarian suku Bisaya yang berkaitan dengan musim menuai, yaitu tarian Lilibu dan Tumutu. Tarian Lilibu ataupun kita panggil juga tarian Tumutu, itu berdasarkan daripada budaya proses selepas menuai, kerana padi itu perlu dijadikan beras. Dulu kita tidak menggunakan mesin, menggunakan lesung kayu, dan irama daripada Tumutu itu dan dijadikan tarian. Kerana Tumutu ni lesung tu biasanya kalau dulu sampai 3 lubang satu lesung. Sekarang ni lebih 2 lubang sajalah. Yang 3 lubang tu agak jarang sudah digunakan. Dan 2 lubang itu dia menimbulkan satu irama. Lilibu ni dalam bahasa Malaysianya ialah nyiru. Jadi kaum-kaum lain pun dia ada nyiru tersendirinya. Kalau kalau etnik lain misalnya Bajau, Kedazan, Dusun, diorang juga menggunakan alat yang sama, tetapi mungkin panggilannya tidak samalah. Tapi dalam kita kenali sebagai nyiru lah. Nyiru, dan kami di etnik kami dipanggil Lilibu lah. Dan Lilibu itu fungsinya ialah untuk
membuang atau menampi padi yang sudah ditumbuk itu, supaya segala habuk hampanya terasing keluar dan yang tinggal hanya beras. Dan tumutu itu ialah satu perbuatan yang menghancurkan menumbuk padi menggunakan alu dalam lubang lesung kayu tu, dan itu dipanggil tumutu lah. Perbuatan menumbuk padi itu dipanggil tumutu. Beberapa hari di kampung sambil mengamati dan memahami setiap baris kata yang tercatat dalam buku warisan ini, sedikit sebanyak membuka mata dan mindaku. Adat tradisi dan budaya suku kaum Bisaya yang harus diketahui ia tidak lagi diamalkan karena ia seperti khazanah. Sebuah lagi tarian yang menarik perhatianku ialah tarian anak kuda. Mengikut catatan ini, ia asalnya dikatakan merupakan upacara atau ritual pengobatan pesakit. Tarian anak kuda ini satu adaptasi daripada upacara perubatan tradisional, iaitu berdasarkan gerak langkah babalian yang membuat satu ritual atau rawatan perubatan yang digunakan secara tradisi lah. Jadi tarian anak kuda ni kita sekarang ni sudah ditarikan oleh 8 orang penari, 4 perempuan dan 4 lelaki. Dan tarian ini agak lincah sedikit. Dia kalau kita melihat tarian itu ialah seolah-olah apabila dipanggil anak kuda itu seolah kuda yang melompat-lompat, dan itu cukup cantik dilihat kerana dia menggunakan pula lantai yang sudah diadaptasi atau dicipta oleh koreografer. Dan tarian ini sesuai ditarikan dalam majlis-majlis keramaian, khususnya dalam majlis pista-pista lah pada suku kaum Bisaya. Pakaian penari kita sebenarnya lebih kepada warna hitam lah. Sebab warna hitam ni merupakan satu warna yang dipakai oleh etnik Bisaya pada zaman dahulu. Dia semacam warna rasmi lah, warna hitam ini. Dan saya kira etnik-etnik lain pun menggunakan warna hitam. Jadi dalam konteks etnik Bisaya, warna hitam ni digunakan sebagai tarian kerana warna hitam ni menjadi satu warisan budaya yang nenek moyang kami dulu kebanyakannya menggunakan warna hitam. Kemungkinan waktu itu tidak banyak lagi warna kain yang dibuat. Jadi yang mudah dicari waktu itu adalah warna hitam. Jadi warna hitam tu kita kekalkan dalam baju tradisi menari itu, dan cuma kita tambah lagi dengan perhiasan-perhiasan lain lah. Kalau perempuannya dia akan menggunakan pisanggul di bahagian hiasan di bahagian kepala, dan beberapa kalung lagi lah yang kita cipta. Lelaki pula dia menggunakan sugar lelaki. Dan ada persamaan dari situ, ada pertautan. Sebab kita ni duduk dalam negeri yang sama, nilai budayanya seling bertaut dan budaya kita seling bersilang antara satu sama lain, dan asal budaya kita pun hampir sama.
Barangkali itu sebabnya tarian tu macam tarian Pelilibu tadi, di etnik lain pun ada membuat tarian yang sama kerana latar hidup kita sama. Latar pertanian, cara bersawah padi, cara tradisi menggunakan menjadikan padi menjadi beras, itu semuanya hampir sama. Kalau kami menggunakan lesung, etnik lain pun menggunakan lesung secara tradisionalnya. Dan begitu juga dalam konteks tarian anak kuda dan juga liliput tadi, kami menggunakan konsep tarian berdasarkan tarian Babalian ketika membuat rawatan. Tetapi pada masa yang sama, etnik lain pun menggunakan kaedah yang sama kerana kita hidup dalam satu geografi tempatan, bumi yang sama, dan tidak heran kalau tarian itu asalnya atau dasarnya ataupun konsep asalnya sama. Semakin banyak yang aku pelajari, semakin banyak rasanya yang aku belum tahu. Tarian bubu pernah didengar tapi tidak pernah mengetahui apa kaitannya dengan keramaian dan masyarakat Bisaya. Ialah bubuk ni dalam bahasa Melayunya lukah lah. Satu alat untuk menangkap ikan, satu perangkap ikan. Dan pada zaman dulu, bubuk ni digunakan sebagai satu tarian pada majlis-majlis perkahwinan atau hari-hari perayaan etnik Bisaya. Bubuk itu dipakaikan seperti seorang perempuan di kain, dan ada baju perempuan, kemudian dipakaikan tudungnya, seperti ikat selendangnya. Kemudian asalnya ada orang dulu memegang bubuk itu, dan di bawahnya diasap kemenyan, dan seorang yang akan membaca mentera. Bubuk itu dia bukanlah menari sendiri, tetapi apabila mentera itu dibacakan dengan asap kemanyannya, dengan ada satu lagu lagi dinyanyikan ramai-ramai itu, bubuk itu akan mengeluarkan satu tenaga guncangan yang kuat. Dan apabila itu berlaku, maka yang dua orang tadi yang memegang itu akan berusaha memegang supaya bubuk itu gerakannya tidak akan teralih ke kawasan lain yang boleh mencerdakkan orang lain. Dan waktu tu kita cuba peluklah bubu tu sedaya upaya supaya dia gerakannya tertahan. Makin ditahan, makin dia kuat. Itu asal-asalnya tarian bubu. Sudah dinasihati oleh pihak agama Islam, Jabatan Islam, supaya tidak meneruskan cara itu, ritualnya, kerana ada menteranya, dan lagunya itu pun ada unsur-unsur yang ada pujaan kepada yang lain-lain kan. Jadi kita adaptasi tarian bubu itu sebagai gerak tari saja, gerak tari, dan bubu itu sebagai dia punya prop saja. Bubu itu digunakan sebagai prop, dan tariannya tidak lagi lah menggunakan bubu itu, sebab kita sudah ubusai, kerana tarian asalnya bubu itu menggunakan mentera-mentera. Jadi kami dinasihati supaya tidak meneruskan itu, tak khawatir nanti mengubah kepahaman orang. Tenaga apa yang masuk ke bubu itu? Ada orang kata itu rasukan macam-macam lah, makhluk halus kan. Kaum Bisaya dikatakan daripada rumpun dusun, namun sepertinya masih ramai yang tidak tahu. Aku juga selalu berfikir bahawa suku Bisaya dan dusun adalah berbeza dan tidak ada hubungan langsung. Memang sekali banyak yang tertanya-tanya juga mengenai dengan bagaimana rumpun Bisaya ini boleh termasuk dalam rumpun dusun. Sebenarnya kalau kita mendengar bahasa Bisaya ini, bagi saya 30% saya boleh memahaminya. Jadi ini adalah satunya yang boleh dikaitkan Bisaya di dalam rumpun dusun lah. Apabila kita baca sejak buku-buku sejarah, kita boleh nampak juga, misalnya kalau di Brunei, rumpun Bisaya pun
dimasukkan juga dalam rumpun dusun. Jadi tidak heran lah, ini ada berkaitan dengan kegiatan awal orang-orang manusia yang datang dan tinggal di negeri Sabah ini. Dan apabila kita periksa latar belakang kebudayaan, kita boleh nampak juga persamaan. Jadi ini menguatkan lagi itu kaitan kaum suku-suku yang lain yang termasuk dalam rumpun dusun ini. Sebenarnya masyarakat Bisaya pada masa kini seperti juga masyarakat lain di Sabah, memang kita sentiasa memberikan kerjasama, meraihkan pesta keamatan itu bersama dengan masyarakat Kadazan Dusun. Cuma dalam konteks aktiviti ketika keamatan seperti ada pertandingan untuk ngadau, bubazun tabantang, yang ini masyarakat Bisaya tidak menyertai karena dalam kes pertandingan ratu ini sebenarnya tidaklah sesuai bagi masyarakat Bisaya yang beragama Islam. Tetapi masyarakat Bisaya turut serta. Ada juga dalam kalangan generasi masyarakat Bisaya ini mereka menyertai pertandingan Sugandoi. Dan dari segi penglibatan masyarakat Bisaya dalam pesta keamatan, sama ada pada peringkat negeri atau peringkat daerah, memang masyarakat Bisaya sentiasa membantu, terutamanya di bawah Persatuan Bisaya Bersatu Sabah yang sentiasa dilibatkan sebagai jawatan kuasa penganjuran pesta keamatan pada peringkat daerah atau pada peringkat negeri secara umum. Aku semakin yakin dan percaya bahwa suku Bisaya adalah sebahagian daripada perayaan keamatan. Dan aku juga percaya sambutan yang diraihkan tidak pernah memisahkan sesuatu kaum, walaupun masing-masing telah mempunyai pegangan kepada agama masing-masing. Malah, ikatan kekeluargaan dalam setiap suku kaum di Sabah tetap terjalin dengan kukuh. Harinya telah tiba, sambutan keramaian di kampungku. Walaupun diadakan secara sederhana, namun ia menjelaskan segala-galanya. Aku, Pakcik, dan Datuk pun ikut serta. Daripada catatan warisan ini, majlis keramaian ini adalah sesuatu yang amat besar maknanya. Kerana disinilah penyatuan, disinilah perpaduan, disinilah kegembiraan dikongsi bersama. Kram, Nunoy na aki. nakongo ko na baca ada nukil na pata aku di John re. Oh, naratian niyo ako aki. Naratian mo na. Ba pelajaro na monong-monong nukil tino tiri. Iri ni urisan antar daripada nini mo yang tokoh tu bangsa Bisaya. Syukur na. Oh, okay. Mengalang ini sebenarnya dia adalah aktiviti selepas menuai padi. Jadi acara menumbuk padi itu dijalankan secara memuncang lah, secara beramai-ramai. Sebab dulu tidak ada mesin padi kan, jadi untuk memudahkan padi tadi ditumbuk dengan lebih cepat, mereka adakan aktiviti menumbuk padi itu secara beramai-ramai. Dan ketika menumbuk padi itu, irama yang terhasil daripada 4 atau 5 lesung itu, dia menghasilkan irama yang menghiburkan mereka. Sambil mereka melakukan pekerjaan itu, sambil juga mereka berhibur. Jadi disitulah munculnya irama menumbuk padi
Dan aktiviti itu dikenali sebagai Mangalang lah. Dan sehingga ke hari ini Mangalang itu menjadi sebahagian daripada irama muzik tradisional bagi masyarakat Bisaya. Dia macam menjadi satu pesta walaupun tidak dimaklumkan secara umum. Musim menuai padi itu memang sangat penting bagi masyarakat Bisaya tradisional kerana pada masa menuai padi itulah mereka boleh melaksanakan pelbagai aktiviti. Pertama, perancangan untuk mengadakan majlis perkahwinan. Jadi selepas menuai padi biasanya akan diadakan majlis perkahwinan. Inilah dia antara aktiviti yang diadakan semasa keramaian di sini. Dan waktu ini jugalah aku mengambil peluang untuk melihat dan mencuba makanan tradisi suku Bisaya yang memang selama ini sudah diketahui tetapi belum pernah mencuba membuatnya. Sempat juga Datuk menunjuk ajar bila mana aku tersilap membuatnya kerana Datuk memang mahir dalam membuat makanan tradisi. Sebenarnya banyak lagi yang terkandung di dalam buku warisan keluarga kami ini. Tetapi catatan mengenai seni budaya, adat berkaitan padi dan keramaian atau kesyukuran selepas menuai begitu berharga untuk difahami kerana ia adalah cerita mengenai pesta menuai atau dikenali sebagai keamatan. Pendokumentasian untuk amalan-amalan masyarakat Bisaya tradisional itu sangat perlu sebab dari sinilah kita dapat mengetahui budaya asal masyarakat Bisaya itu sendiri dan kita juga dapat melihat bagaimana kearifan lokal, kearifan tempatan, bagaimana masyarakat itu mereka tidak terus meninggalkan amalan budaya itu tapi mereka berjaya untuk menyesuaikannya dengan keadaan realiti hidup masa kini. Dan pada masa yang sama kita tahu tentang asal-usul budaya yang ada pada hari ini, apa kaitannya dengan kehidupan masyarakat Bisaya pada masa lampau. Tidak salah untuk kita mengetahui tentang amalan-amalan budaya yang lama. Kepandaian, kepintaran kita punya nenek moyang, seruan daripada nenek moyang dari dulu yang perlu dicatatkan, perlu ditulis, perlu digambar, perlu di video tape supaya tidak hilang di telan zaman. Ini akan terus dinikmati sebagai bahan rujukan oleh generasi kita yang muda dan yang akan datang. Terima kasih Datuk. Terima kasih nenek moyangku yang mencatat segala adat budaya dan warisan Bisaya di dalam buku warisan ini. Aku faham kini jika suku Bisaya bukan hanya menyambut keamatan semata-mata kerana ia sebuah perayaan, tetapi suku Bisaya adalah sebahagian daripada upacara itu sendiri. Harapan kita ialah bahawa kita ini sebenar adalah adik-beradik dari dulu. Ini harapan kita supaya apa saja kegiatan yang baik, yang sihat ini boleh menjadi jambatan perhubungan, jambatan persahabatan, pemahaman kepada semua. Jadi oleh sebab itu kita buat tema yang ini katakan keamatan untuk semua. Keamatanku kali ini akan lebih bermakna dan aku turut berbangga kerana menjadi sebahagian daripadanya. Selepas ini, anak cucuku pula yang akan mewarisi buku warisan ini. Keamatan Daguangku. Lomba Mariu marongo kuda seruan Angaya buta ulu kan mengotor Antang-antang tunai kain pun kasumandakan Lonsui marongo kudinaupan Anak raragang na podok da kayutan
akan sentol